رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like, share, komen, like video-video Abel. Siapa yang belum subscribe lagi boleh tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki, insya-Allah. Hari ini ada satu cerita, bukan satu cerita lah, ada tiga cerita. Abel nak cerita. Kisah pertama ni berlaku kepada seorang penuntut, seorang pelajar daripada Sabah lah. Nama dia Ismail. Ismail ni dia belajar di sebuah universiti di belah utara Semenanjung Malaysia lah. Kalau sebut utara ni bukan universiti utara Malaysia aja. Belah-belah utara ni banyak lah. USM belah utara, apa tu universiti dekat Perak, dekat Perlis pun belah utara jugalah. Kalau kita kira kalau universiti sebelah utara lah. Jadi Ismail ni dia tak bagi, habis bagi tahulah, dia cakap abang tak payah bagi tahulah universiti mana, cerita macam tu je dia kata. Jadi habis terpaksa lah tak ceritakan nama universiti ni. Jadi Ismail ni dia seorang pelajar daripada Sabah, dan dia ni dia cerita dia ni jenis panggil pendiam, jenis pemalu. Jadi dia dengan member-member ataupun dia dengan warga-warga kolej dia, kita namakan kolej dia Kolej Mawar lah. Kolej, dengan warga kolej dia ni dia tak berapa nak bertegur siapa sangat. Dia cuma berkawan atau cuma bertegur siapa dengan roommate dia lah. Jadi roommate dia kata dia duduk dua orang sebilik, dan roommate dia adalah orang Terengganu lah. Jadi cerita dia ni berlaku, cerita seram dia ni sangat seram. Dia kata dia seorang yang berani, dan bila dia kena gangguan ni dia dah pandai rasa takut lah. Dia kata kejadian ni berlaku, kisah seram ni berlaku semasa cuti panjang, cuti semester. Jadi cuti semester ni kebanyakan pelajar-pelajar daripada Semenanjung, Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak, Perlis, Johor, semua balik kampung lah. Orang Semenanjung ni kebanyakan hampir kesemuanya balik kampung. Yang tinggalnya kebanyakannya adalah pelajar-pelajar daripada Sabah dan Sarawak lah. Pelajar Sabah dan Sarawak ni tak semua balik. Jadi bila ramai balik tapi ada lagi yang tak balik ataupun ada yang tak nak balik, jadi pihak pengurusan universiti ni dia buka satu kolej untuk dijadikan tempat penginapan pelajar-pelajar yang tak balik lah. Dia nak satu kolej ni semua yang tak baliknya duduk dekat kolej ni lah. Dia nak jaga keselamatan student-student. Yalah, kadang-kadang kalau kita seorang-seorang duduk dalam kolej yang besar ni, seorang-seorang duduk kat situ, kalau sakit pening pitam ke, tak ada orang nak tolong kita lah. Jadi pihak pengurusan Kolej Anggerik, jadi universiti ni dia tetapkan Kolej Anggerik ni sebagai tempat tinggal pelajar-pelajar yang tak balik pada cuti SEM lah. Dan pihak pengurusan Kolej Anggerik ni dia buka kaunter untuk register, pejabat untuk register masuk check in ke Kolej Anggerik ni 3 hari betul-betul dia buka. Jadi siapa yang tak balik, siapa yang tak balik Sabah, tak balik Sarawak, tak balik mana-mana, dia kena register dalam masa 3 hari ni. Register, daftar nama dan dapat kunci untuk check in dekat bilik di Kolej Anggerik lah. Jadi Ismail ni hari pertama dengan hari kedua ni dia tak nak pergi lagi Kolej Anggerik. Dia nak duduk seorang-seorang dalam kolej dia. Dia berani, dia nak duduk seorang. Dia kata seorang-seorang tenang sikit, dia kata. Tapi hari ketiga nanti, last day nanti, dia nak pergilah register, nak masuk di Kolej Anggerik lah. Sebab arahan daripada pihak pengurusan semua kena duduk Kolej Anggerik. Jadi kejadian seram ni berlaku kepada dia
pada malam kedua, malam cuti kedua ni lah. Masa ni dia kata dia duduk di college, dia duduk dalam bilik dia ni tingkat 2 college Mawar. Jadi tingkat 2 college Mawar ni dia punya bilik dia ni, kalau buka pintu bilik dia ni betul-betul berhadapan dengan koridor. Maknanya dia kalau dia buka pintu ni, dia terus berjalan ke depan ni memang koridor lah. Jadi koridor dia ni panjang, dan tahu-tahulah koridor di universiti ni ada lampu yang malap, ada lampu yang terang, ada lampu yang tak menyala. Jadi malam tu baru lepas hujan, dia kata dia buka pintu bilik dia dan dia buka tingkap bilik dia lah. Jadi tingkap bilik dia ni kalau siang hari ni, kalau dia tengok melalui tingkap ni, dia boleh nampak kawasan hutan dan bukit bukau lah dekat universiti ni. Dan bila dia buka pintu bilik dia ni, dia boleh nampak koridor laluan utama ni lah. Jadi kalau orang daripada tangga hujung sana ni berjalan ke koridor ni daripada jauh, dia boleh nampak lah. Jadi malam tu dia seorang-seorang pukul 10 malam, dia ambil bantal, dia letak dekat kepala katil dan dia menyandar dekat situ sambil dia duduk main handphone lah. Duduk main handphone, tiba-tiba dia dengar bunyi tapak kaki daripada tangga hujung bilik dia ni, tangga koridor hujung bilik dia ni, bunyi tapak kaki. Jadi dia kata dalam hati dia, ada orang lah, dia kata ada student mana, dia kata tak balik juga ni. Dia kata dia rasa macam agak happy bila ada teman lah, kira ada teman walaupun bilik lain, tapi tak rasa keseorangan lah dalam college dia ni. Jadi dia nampak satu sosok tengah berjalan pakai helmet, pakai topi keledar ni, dan dekat belakang mamak ni dia galas beg besar macam beg nak balik kampung, dan berjalan tok tak berjalan. Makin lama makin dekat. Bila makin dekat, dia tengok student ni, dia kata macam dia cam ni, dia kata ni abang senior bilik nombor 13. Dia kenal tapi dia tak pernah bertegur siapa. Mamak ni, abang senior bilik nombor 13 ni berjalan kat koridor ni, dia kata tapak kaki dia mungkin sebab sunyi kot, dia kata bunyi tok tak, dia kata kuat juga bunyi, macam pelik juga, macam yalah tiba-tiba orang berjalan ni bunyi tak kuat. Biasa dia kata tak kuat sangat bunyi, mungkin sebab dia seorang-seorang dekat kolej tu sunyi, bila hentak tapak kasut ni bunyi dia kuat. Jadi bila abang bilik nombor 13, abang senior ni lalu betul-betul depan bilik dia ni, dia perasan dekat baju yang dipakai oleh abang senior ni macam ada tumpukan darah. Dia kata ada tumpukan darah. Baju dia warna coklat tapi macam ada tumpukan darah. Jadi si Ma'in ni dia tengok ni, dia macam pelik, darah ke? Cakap bukan ni, dia kata ini mesti air hujan sebab baru lepas hujan. Dia kata mamak ni kena hujan ni, dia kata abang ni kena hujan ni, dia kata pasal baju dia nampak macam darah, dia kata hujan kot, dia kata. Jadi dia anggaplah tumpukan hujan kena kat baju tu macam titisan darah dia nampak. Jadi lepas pada abang ni Kona pergi ke bilik nombor 13 dia ni, bilik 13 yang dia duduk ni, abang senior ni, dia dengar bunyi abang tu buka pintu bilik nombor 13 dan masuk dan tutup, dia kata tutup pintu. Dan lepas tutup pintu ni, semebak dia bau macam bau kapur bagus. Jadi dia kata dalam hati dia, perfume apa dia kata pakai, pelik betul bau kapur baru. Lepas pada dia bau kapur bagus ni, Ma'in ni dia rasa macam tak sedap hati, dia rasa macam seram pun, sejuk pada. Dia kata tadi daripada dia berani ni, dia rasa seram sejuk. Jadi dia tutup tingkap bilik dia ni, dia kata sebab angin sejuk juga masuk dengan badan dia rasa seram sejuk ni, tapi dia ni berani, dia hulurkan kepala dia ni, dia hintai dekat koridor belah kanan dia lah, tempat bilik nombor 13. Dia kata bilik nombor 13 dengan dia ni beza 7 bilik, maknanya agak jauh juga. Dan berani dia masa tu, dia keluar daripada bilik dia ni, dia nak pergi tinjau, dia nak pergi ke bilik nombor 13 tempat abang ni masuk lah.
tempat abang ni masuk lah. Dia nak tengok. Kan biasa kalau kita lalu depan bilik orang, kalau ada orang dalam bilik tu kita boleh perasan, kita boleh tahu sebab dia punya pintu ni bawah dia ni kan ada renggang, boleh nampak lah lampu kan. Jadi dia keluar daripada bilik, dia berjalan perlahan-lahan dan dia lalu depan bilik nombor 13 ni. Bau kapur baru semakin lama makin kuat. Dia kata tusuk hidung dia. Dia kata betul lah, dia kata mamak ni pakai perfume kapur baru sekapun, dia kata. Jadi dia lalu depan bilik tu, dia tengok bawah pintu ni memang gelap, macam tak ada orang. Dia kata dia rasa macam nak buka aja pintu bilik tu, tombol pintu bilik tu, ataupun dia nak ketuk pintu bilik tu, tapi dia batalkan hasrat dia. Dia dah rasa seram sejuk makin lama, makin seram sejuk. Dia kata cepat-cepat dia lari ke bilik dia, dia kunci pintu daripada dalam, dia duduk dalam bilik dia. Dia kata dia duduk fikir lagi dalam bilik dia. Dia kata aku nampak tadi betul ke abang tu, dia kata bau kapur baru. Lepas tu mulalah dia dah rasa menyesal sebab dia tak pergi check in dekat College Anggerik ni lah. Jadi masa tu juga tiba-tiba dalam grup college dia masuk notification ada kematian. Dia kata dalam grup ni bagi tahu ada seorang senior, ada seorang pelajar dekat college Mawar ni meninggal maghrib tadi, meninggal kemalangan motosikal di Johor Bahru. Jadi dia ni kata dia tak tahu nama tu Husin. Jadi dia tak tahu Husin ni siapa. Husin ni dia kata tak ada gambar. Jadi dia WhatsApp personal, PM dia punya roommate dia. Dia tanya roommate dia, dia kata bro, Husin yang meninggal ni Husin mana? Jadi roommate dia reply, dia kata Husin senior kita lah. Dia kata bilik nombor 13. Masa tu dia kata sudah. Dia kata masa tu dia terus letak handphone dia terus masuk dalam kain selimut. Dia kata dia bungkus diri dia dalam kain selimut ni. Dia rasa macam takut sangat, dia rasa macam ada benda duk perhatikan dia. Dan masa tu juga dia dengar tapak kaki daripada koridor yang macam dia dengar tadi berjalan lagi, top. Benda tu dia dengar, benda tu seolah-olah turun di tangga belah hujung. Dia kata masa tu dah berpeluh, dia duduk dalam selimut ni, dia rasa macam mandi, memang berpeluh berjeruk dah. Dia kata masa tu dia rasa dah betul-betul menyesal dah. Dia rasa dia tak tahu nak buat apa. Dia cuba untuk tidur lah, tapi memang dia tak lena tidur. Sampailah azan subuh. Masa tu dia terus siap-siap untuk check in ke College Anggerik lah. Jadi dia kata dia menyesal malam tu dia tak balik, tak pergi ke, dia rasa dia menyesal dia tak check in awal-awal dekat College Anggerik. Tu cerita yang diceritakan oleh Ismail kepada Abel lah. Okey, tu cerita pertama, dan ni Abel nak baca cerita kedua. Tajuk dia kisah seram di UiTM. Tapi dia tak bagi tahulah UiTM ni dekat mana. Dia ada bagi tahu tapi Abel tak nak bagi tahulah. UiTM ni UiTM Puncak Alam ke, Shah Alam ke, UiTM Kota Baru ke, Abel tak bagi tahulah. Okey, tapi kejadian ni berlaku pada tahun 2005 dan sehingga 2012 dalam period masa tu. Kejadian ini benar-benar terjadi. Tambahan pula budak kelas aku ni suka buat sikus zaman tersebut. Maknanya dia cerita ni cerita benar yang berlaku, di mana berlakunya kepada sahabat dia lah. Sahabat dia ni jenis suka buat sikus. Suka buat sikus. Selain daripada dia cari hantu di dalam kawasan UiTM ni, dia juga pernah masuk ke rumah Mona Fendi pada pukul 2 hingga pukul 4 pagi. Dan budak ni juga pernah masuk di banglo section 2 di Shah Alam. Maknanya dia pergi ke banglo berhantu jugalah. Jadi tiap kali aku nak kongsi cerita benar aku ni yang memang betul aku berlaku dan aku nampak saksi pun ada pada masa tu. Pada tahun pertama aku di Kolej Perindu, kejadian di Kolej Perindu 4, kejadian di tandas tingkat atas sekali menghadap Dewan Makam Perindu. Jadi kejadian ni berlaku dekat kawasan toilet lah.
Waktu itu adalah kali pertama kejadian hantu bermula dalam hidup aku di semester kedua di UiTM. Roommate aku pergi mandi malam-malam. Tak salah aku pukul 12 malam ataupun pukul 1 pagi lah. Roommate dia ni memang suka sangat mandi tengah-tengah malam. Jadi masa roommate dia ni tengah mandi, tengah duduk sabun muka, sabun badan ni, tiba-tiba dia perasan ada orang intai dia daripada atas pintu toilet lah. Jadi bila dia nampak ada orang intai dia terus pakai towel dia terus berlari masuk ke dalam bilik dia dan dia marah dekat kawan-kawan dia lah. Dia cakap, dia marah lah, dia kata, oi apa perangai ni nak mengendap-mengendap orang mandi ni. Dia cakap dia macam membebel, mencarut-carut semua lah, marah lah kan, sebab ada orang intai dia tengah mandi. Jadi kawan-kawan dalam bilik dia ni semua ni berpandangan antara satu sama lain dia cakap, bila masa pula kami nak pergi intai? Kau, dia kata, kita orang ada je dalam bilik ni. Makna dia yang si member dia nampak ni bukanlah orang yang intai dia, sebab kejadian ni pun dah banyak kali berlaku pada orang lain lah. Tengah-tengah duduk mandi, tengah-tengah syok duduk sabun muka ni, tiba-tiba nampak ada benda duduk intai daripada atas toilet lah. Hui, seram juga kan. Okey, cerita kedua dalam cerita ni berlaku pada bulan kedua selepas kes dia nampak orang mengendap dia lah. Tapi dia ni orang yang sama juga. Dia selain daripada dia suka mandi tengah-tengah malam, dia juga suka cuci baju pada pukul 10-11 malam. Jadi pada malam tu dia tengah duk cuci, dia tengah syok berus baju dia dekat orang panggil dekat sinki dalam toilet ni, tengah syok duduk cuci baju. Biasalah kan dekat toilet, dekat sinki kan, tempat cuci baju ni kadang-kadang dekat kolej ni dia ada cermin lah, so kita boleh tengok lah ada siapa kat belakang kita kan. Jadi tengah dia syok cuci baju ni, dia perasan ada orang masuk dan orang tu datang daripada belakang dia. So dia dongaklah kepala dia tengok cermin dan dia nampak lah kawan dia nama Fak ni datang juga untuk cuci baju. Maknanya nampak roommate dia nama Fak ni datang cuci baju, letak baldi apa semua, duduk gosok baju kan, duduk berus baju ni. Jadi dia tegur lah, dia cakap, oi basuh baju juga, dia cakap. Jadi member sifat ni tak menyahut dan senyap je. Jadi dia kata biarlah, dia kata kalau tak nak jawab dia punya teguran kan. Jadi dia pun teruskan cuci baju. Bila cuci baju dia pandang balik, dia tengok sifat ni dah tak ada dah sebelah dia. Tengok berus pun tak ada, baju yang dia cuci tadi tak ada. Jadi dia pelik lah. Bila pelik ni dia pun pelari lah ke bilik dia pergi tengok roommate dia nama Fak ni. Bila dia tengok roommate dia Fak ni rupanya dah tengah syok tidur dah, siap berdengkur dah. Jadi dia pun tanyalah member dia yang lain, dia kata, ada Fak keluar ke tadi? Jadi dia orang bagi tahu lah, ada Fak daripada tadi lagi tidur. Dia kata, kau keluar pergi toilet cuci baju, mamak ni dah tidur dah, dia kata. Jadi itulah cerita kali kedua yang berlaku pada member dia yang suka buat sikus ni. Kadang-kadang orang ni dia suka buat sikus, suka cari hantu, tapi tak pernah berjumpa hantu. Tapi dia jumpa hantu di tempat lain lah, bukan masa yang dia cari hantu tu lah dia jumpa hantu. Okey, kes ketiga yang berlaku di UiTM ni, masa tu tahun 2011 kalau tak salah akulah. Masa tu ada test malam, lecturer nak buat pada waktu malam juga test tersebut. So kita orang pun pergilah macam biasa dekat dewan kuliah. Masa tu aku duduklah di Kolej Jati. Kolej Jati ni berada di luar kampus di seksyen 2. Sekarang ni telah dirobohkan. Lepas saja test pada malam tersebut dalam pukul 10.30, kita orang biasalah tunggulah budak-budak lelaki untuk balik sama-sama, dan decide lah untuk nak pergi balik ke, nak pergi makan ke. Baru bila dah jumpa dia orang, baru kita decide lah sama ada nak balik ataupun nak pergi makan. Last sekalinya siapa punya idea dia tak ingat pada masa tu, nak pergilah ke menara SAAS, nama menara tu lah, saja nak buat sikus, nak cari hantu. Masa tu dalam 10-12 orang jugalah. Jadi kita orang ni memang tiada masalah. Oi, ramai budak-budak UiTM ni nak pergi cari hantu. Jadi dalam pukul 11
malam macam tu. Selepas huha semua, barulah sampai dekat bawah tu. Pakatlah masing-masing nak naik menara SAAS tu. Nah, malam-malam hari daripada tingkat 8 nak ke tingkat 13 kalau tak salah. Mulanya naik lift sampai ke tingkat 8, kemudian naik tangga pula. Tepi koridor yang gelap tu, kita orang cuba bayangkanlah kalau terjumpa sesuatu dekat tangga gelap tu agak seram jugalah. Tapi masa tu kami pergi beramai-ramai, so macam tak adalah nak seram-seram sangat. Sekali kita orang turun balik ke arah bawah dengan lift, discuss balik, dia orang cakap tak menakutkan sangat lah pergi ramai-ramai. Dia kata okey lah, fine. Jadi kita bahagikan kepada 2 grup lah. Jadi ramai-ramai tadi dia rasa tak seram, jadi dia bahagilah kepada 2 grup, agak-agak seram lah. Dia kata so grup pertama naik dululah, yakni aku dan the gang. Mana dia si penulis dengan gang dia ni grup nombor 1, jadi dia naik dululah kat menara SAAS ni. Jadi second group akan naik kemudian dan tunggu di bawah je dulu. So kita orang yang grup pertama ni naik balik ke tingkat 13 menggunakan lift. Kalau korang nak tahu, daripada lift itu juga ada tangga kecemasan. Di tengah pula ada toilet lelaki dan toilet perempuan. Ujung sekali ada juga tangga kecemasan. So dari lift inilah kita orang ke toilet yang bahagian tengah tersebut. Korang tahu tak, masa kita orang naik nak masuk ke toilet tu, tiba-tiba bunyi ada orang ketuk dinding. Makin lama makin kuat bunyi ketukan tersebut. Makin dekat dengan kita orang toilet tersebut, semakin kuatlah bunyi ketukan-ketukan tersebut, dan bunyinya seolah-olah marah pada kami semua. Apalagi kita orang larilah sampailah ke hujung koridor, ambil tangga kecemasan yang di hujung pula. Kita orang tersilap lari, sepatutnya lari ke arah lift, tapi tersalah arah ke arah tangga kecemasan pula. Berlari kita orang ke arah hujung laluan kecemasan tersebut. Tak habis begitu je, masa kita orang ambil tangga kecemasan untuk turun ke satu level lagi, ke level 12, kita orang terjumpa Pak Gad yang tengah hisap rokok di atas kerusi. Dalam keadaan gelap pula tu, Pak Gad tersebut tengah hisap rokok. Kita orang tak fikir apa pun masa tu. Kenapa pula ada Gad seorang-seorang di lorong kecemasan yang gelap di antara tingkat 13 dengan tingkat 12 tu? Pelik juga kan. Tiba-tiba tengah-tengah gelap, dalam gelap ni ada juga security duduk dalam tu tengah hisap rokok. Kita orang cakap, maaf bang, kita orang daripada kelas saja nak jalan-jalan kat sini. Tapi Gad tersebut tidak bercakap apa-apa, tapi meneruskan hisap rokok. Kita orang dengan perlahan jalan macam biasa dan tak fikir pun kenapa ada Pak Gad kat situ. Ambil lift terus turun ke bawah. Dan kalau nak cerita dekat grup kedua ni, mestilah grup kedua tak mau nak naik dah kan. Jadi kita orang ambil motor terus cabut balik ke hostel. Sampai kat bilik, buka je lampu kat bilik hostel, dan kita orang terkejut bila lampu yang kita buka ni terus meletup, pecah. Jadi bila lampu bilik dia ni meletup, dia orang ni berlarilah ke bilik sebelah. Bilik sebelah yang geng-geng dia orang jugalah, dan terus baca-baca sikit, baca ayat kursi, baru masuk ke bilik kita orang. Jadi itulah cerita pelajar UiTM yang suka buat sikus lah. Jadi itulah cerita Abel pada malam ni. Semoga jadi hiburan pada kita semualah. Sekian, terima kasih.